kasih ya pengurusi majelis yang berusaha, ketua markas, timbalan ketua markas yang saya hormati Datuk Seri Panglima Yahya Husin, timbalan ketua Menteri Sabah, Saudara Datuk Chusli Ajirul, ahli Parlimen Libaran, tuan-tuan dan puan-puan, para pengundi pusat mengundi Pohing dalam kawasan Batu Sapi. Saudara-saudara sekalian, saya tahu ini bukan kali pertama jadi ceramah Barisan Nasional di Pohing ini. Rekan saya daripada Semenanjung, ahli Parlimen daripada Semenanjung sudah berucap di sini di depan saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara sekalian telah mendengar banyak kebaikan yang dikabarkan oleh Barisan Nasional. Saya membaca dalam berita pagi ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim datang berucap di Kampung Gas semalam. Dia memuji saudara Ansari Abdullah, calon PKR ini, karena dia membandingkan kualiti sebagai ahli parlimen ini yang pandai berucap. Dia kata di Kampung Gas malam, pengundi Batu Sapi harus mengundi Ansari karena Ansari lebih pandai berucap daripada Datuk Datin Linda. Semalam dia katakan. Sebagai ahli parlimen 10 tahun saya dengan Datuk Chusli, dan duduk di parlimen sekarang ini sebagai timbalan yang di Pertua Dewan. Kepitahan berucap, kehebatan berucap bukan kualiti yang satu-satunya untuk ahli parlimen. Bukan. Pandai berucap bukan kualiti yang satu-satunya diperlukan sebagai ahli parlimen. Tetapi yang diperlukan lebih penting lagi adalah wakil rakyat yang boleh membawa pembangunan dalam kawasan. Yang penting, yang ada keupayaan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat, yang boleh membawa perubahan, yang boleh membawa pembangunan, yang boleh memperbaiki jambatan rosak, jalan rosak, keperluan masjid, dan sebagainya. Itu merupakan kualiti yang utama sebagai wakil rakyat. Bukan kehebatan berucap. Berucap banyak manapun di parlimen, kalau tidak didengar oleh kerajaan Barisan Nasional, tidak ditumpukan, tidak diberi perhatian oleh kerajaan nasional yang sedang memerintah negara kita sekarang ini, tidak memberi faedah kepada kita. Kualiti pertama. Saya 10 tahun sebagai wakil parlimen, banyak daripada hari pertama sebagai wakil rakyat sehingga sekarang ini masih menyalurkan proyek pembangunan untuk rakyat. Masih tidak cukup. Kita masih perlukan banyak peruntukan. Batu Sapi pun banyak yang belum selesai. Dan tugas untuk menyelesaikan tanggung jawab ini hanya terletak kepada calon Barisan Nasional. Bukan kehebatan berucap. Bukan kehebatan berucap. Saya heran betul kenapa itu dijadikan sebagai kualiti utama dalam memilih. Saudara-saudara sekalian, dalam sejarah politik Sabah ini, tidak selalu Bumi Putra Islam dan Bumi Putra bukan Islam bersatu padu. Masa USNO dulu, Bumi Putra bukan Islam di luar sedikit. Masa PBS dulu, Bumi Putra Islam keluar sedikit. Tetapi yang sering dalam kerajaan adalah masyarakat Tionghoa, masyarakat Cina. USNO masyarakat Cina terlibat dalam kerajaan USNO. Berjaya pun, PBS pun masyarakat Cina terlibat di dalam USNO. Tetapi hari ini kita lihat ada pemimpin Cina yang ingin membawa masyarakat Cina ini keluar daripada politik, arus politik yang perdana yang dibawa oleh Yong Teck Lee. PBS bawa isu anti persekutuan, sekarang ini disuarakan kembali oleh Yong Teck Lee.
anti persekutuan. Kita sudah ada pengalaman ini politik anti persekutuan 9 tahun di bawah kerajaan PBS, sampai kita meraih kadar kemiskinan yang tinggi sehingga 25%. Daripada berjaya dulu, kita bukan main dari segi peningkatan ekonomi, tetapi akhirnya kita jadi negeri yang paling rendah sekali, yang hampir tertinggal daripada negeri-negeri lain di dalam semenanjung Malaysia ini, dalam seluruh Malaysia. Pengalaman itu harus dikira. Tidak pernah kita bersatu, tetapi hari ini kita lihat Datuk Musa, Datuk Pairin berganding bahu, berpegang tangan untuk memimpin negeri ini dalam barisan nasional. Kamu nampak perbezaan itu? Tidak pernah Bumi Putra Islam, Bumi Putra bukan Islam yang bersatu padu. Tetapi hari ini kita tengok Datuk Musa, Datuk Pairin bersatu di dalam barisan nasional. Jadi saudara-saudara sekalian, pilihan raya sekarang ini penting untuk kekalkan perpaduan. Di kawasan saya hampir setengah bilion disalurkan kerajaan untuk rancangan Malaysia ke-10 dan untuk projek-projek di bawah NKRA. Kenapa berlaku sedemikian? Kenapa berlaku sedemikian? Kamu tanya, karena Sabah mempunyai kuasa politik yang besar selepas pilihan raya yang ke-12. Kita kalah cuma 1 kursi parlimen, 2 ditanding oleh SCPP yang akan diambil balik oleh Barisan Nasional menjelang pilihan raya ke-13 nanti. Sabah sudah diikhtiar sebagai simpanan tetap oleh Perdana Menteri. Kenapa? Karena kita ada kuasa politik yang besar. Orang Sabah bersatu, Datuk di bawah kepimpinan Datuk Musa, di bawah kepimpinan Datuk Pairin bersatu padu menyebabkan kita mempunyai kuasa politik yang besar. Sebab itu kita meraih pembangunan yang lebih, dan pilihan kecil ini kita tidak boleh memilih lain daripada parti Barisan Nasional. Karena kalau itu berlaku, berarti kita menghakis kuasa politik kita yang ada sekarang ini selepas pilihan raya ke-12. Kalau kita kalah batu sapi yang dipegang oleh Barisan Nasional, kita akan menghakis 1 kursi Barisan Nasional di Sabah. Jadi kalau kita mau dilihat oleh kerajaan persekutuan, didengar oleh kerajaan persekutuan, diambil perhatian oleh kerajaan persekutuan, diberi peruntukan yang lebih oleh kerajaan persekutuan, saudara-saudara sekalian, saudaralah yang akan menentukan kuasa politik ini menjelang pemilihan nanti. Tidak boleh kita kurangkan kuasa politik, tidak boleh kita kurangkan. Yang itu yang penting perkiraan, bukan yang pandai bacakan, bukan yang hebat dari segi berpidato, tetapi calon yang akan meneruskan perjuangan Barisan Nasional. Saya tidak nampak, saudara sekalian, pengundi Bumi Putra ini. Datuk Yong Tekli kata semalam dalam newspaper, Cina, orang masyarakat Cina menyokong beliau dan memerlukan sedikit undi Bumi Putra untuk menang pilihan raya. Sedikit undi Bumi Putra. Berapa sedikit? 20%, 30%. Sedikit dia perlu. Mananya undi saudara, undi Bumi Putra yang ada sekarang ini harus dipastikan mengundi Barisan Nasional. Dia cakap dia perlu sedikit saja, tidak banyak. Karena dia yakin masyarakat Cina akan mengundi beliau. Yang itu pun belum pasti. Tetapi dia tahu dia perlu sedikit saja.